Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua viewer Pesona Pengantin. Saya Anis. Hari ini saya saya bersama dengan seorang pereka fashion tempatan yang begitu dikenali. Dan baru-baru ni ada dia bukan satu isu lah. Dia macam ada satu statement yang keluar daripada pereka fashion ni. Dah nampak dah kan sebenarnya Rico Rinaldi. Dia satu statement ni mengatakan yang Rico dah tak nak buat baju-baju seksi apa semualah. So kita nak kupas lebih dalam lagi cerita ni. Bersama dengan saya adalah Rico Rinaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Rico, yang belakang tu baju bridal baru ke? Ini baju customer sebenarnya. Oh ya ke? Baru nanti, bulan 9 nanti insyaAllah Bulan kita akan 9. launch. Kita simpan dulu nah. Okey, Simpan bila dulu. apa-apa kita dah tanya kan pasal baju kan. Sebelum kita nak cerita-cerita lebih panjang, nak tanya Rico, dalam wardrobe you memang ada baju putih dengan hitam je ke? Wardrobe Rico ada baju putih dengan hitam je. Tapi ada je lah yang warna-warna lain, tapi lebih banyak putih dan hitam je. Putih lagi banyak. Ya, ada maksud tersendiri ke? Tak ada maksud tersendiri, cuma Rico suka minimalis kot. Mungkin dah penat berfashion dulu dengan aksesoris, colour print, colour blocking. So dah umur-umur macam ni macam nak simple je. Oh ya ke? Macam warna-warna settle down lah tu namanya. Betul. Okay. Alright, Rico. Apa perkembangan Rico sekarang? Perkembangan Rico sekarang Alhamdulillah macam biasa, masih lagi relevan dalam industri fashion. Alhamdulillah. Gila tak relevan tengok video you tu. Sekarang tengah banyak buat selingan-selingan produk lah, macam bag, kasut. Kalau macam baju tu agak-agak sedikit lah, maknanya raya, preparing untuk raya dan juga bridal collection yang akan datang bulan 9 ni insyaAllah. Dan juga koleksi-koleksi kasut bridal dan itu perkembangan yang Rico boleh share lah kot. So personally, macam mana Rico melihat dunia fashion busana pengantin sekarang ni selepas PKP? Lepas PKP, okey. Bagi Rico sekarang adalah masa yang sangat sesuai untuk pengantin-pengantin untuk melangsungkan perkahwinan, sebab tak ada tak ada restriction dan boleh rentas negeri dan sebagainya. Tapi yang Rico boleh share kat sini, kebanyakan customer yang datang kepada Rico adalah orang-orang yang suka yang simple. Kalau dulu back in 5 years or few years ago, macam orang berani heavy sedikit, ada ropol ke, ada detailing ruching dan sebagainya. Kebanyakan customer yang datang sekarang ni dia suka yang agak simple, minimalis, dan bagi mereka dia suka yang evergreen. Tak kisahlah dia traditional ataupun modern, baju kurung, kebaya dan sebagainya, tapi yang evergreen, yang simple. Betul. Kalau tengok pun kan baju-baju pengantin sekarang pun dia punya manik cemeki-cemeki tu semua dekat leher saja. Dia tak sarat macam dulu kan. Betul. So kalau yang pakai tudung tu dia lebihkan dekat lengan. Dia tak adalah macam sini lagi kan. Dulu macam kalau kita tengok orang berani macam kepuk-kepuk, lepas tu main dengan colour. Sekarang ni aku rasa macam anak-anak muda lah yang nak kahwin ni kan, kebanyakan suka yang simple kot. Suka yang simple, yang lebih subtle. So macam Rico sekarang ni busy tak untuk buat baju-baju kahwin ni, sebab bulan dah nak hujung tahun kan. Lepas tu bulan 9, bulan 10 nanti orang kahwin lagi. Busy, Alhamdulillah sangat busy. Masih lagi ada permintaan. Mungkin juga sebab Rico ni rajin munculkan diri dekat TikTok. Betul. Sebab budak-budak muda kan suka tengok TikTok kan. So maksudnya orang kenal Rico juga daripada TikTok, dan busy dengan order customer untuk baju kahwin dan sebagainya. Okay, sebenarnya kita nak tanya, kita memang macam eager gila. Saya eager gila nak tahu
tentang penghijrahan Rico. Patutnya saya panggil Haji Rico Rinaldi. Masya Allah. Tak payahlah panggil Rico je, sama je. Okay, so kita nak Rico ceritakan sikit tentang penghijrahan Rico tu. Bila kita tengok dekat Instagram, dia macam, okay, kita faham cerita tu, tapi kita nak dengar sendiri pada mulut Rico. Okay, Rico baru saja balik haji dan the recent haji ni dan alhamdulillah haji kali ini Rico ditemukan dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang dekat dengan agama. Cerita dia macam ni, sebenarnya kita orang Muslim, kita tahulah kalau kita buat baju seksi, kalau kita pakai seksi atau buat baju seksi itu definitely dosa dan sebagainya lah. So Rico ingatkan macam as long as Rico akad dengan customer, macam customer datang dekat Rico dan nak buat baju seksi terbelah atau tak ada lining dan sebagainya, Rico akad dengan dia, okay saya boleh buat tapi saya tak nak tanggung dosa tau, saya hanya buat saja. So Rico ingat benda tu okay lah, kita akad dengan customer. So bila lepaslah dosa tu. Lepaslah dosa kan, sebab kita hanya menjalankan tanggungjawab kita. So bila pergi haji tu berjumpa dengan orang, Allah jumpakan Rico dengan orang berilmu ni, benda tu Rico tanya terus. Soalan yang terbuku dalam hati Rico, macam Rico tanya, Ustazah dan juga ustaz-ustaz yang lain, saya ni mereka fashion dan saya menerima banyak tempahan dan kebanyakan customer saya memang suka benda yang seksi lah, terbelah sini, terdedah sana. So adakah saya dikira bersubahat dan adakah saya dikira berdosa? So jawapan yang paling jawapan dia panjang tau kalau nak diuraikan, tapi dia dikira bersubahat, yes. Dan satu laginya yang paling penting sekali, keberkatan rezeki yang Rico dapat tu mungkin menjadi satu pertanyaan lah, sebab you buat baju seksi untuk orang tu gayakan, dan menjadi tontonan ramai. So you yang menjayakan baju tu, you juga dikira bersubahat untuk menjayakan baju seksi itulah. Dan tertanya jugalah rezeki Rico selama 15 tahun ini yang mungkin ada masalah dan sebagainya, mungkin tak ada keberkatan dekat situ. So penjelasannya panjang lah, daripada seutas benang dengan staf-staf Rico yang gajikan panjang lah Ustaz dengan Ustazah terangkan. So Rico rasa macam selama ni aku ingatkan apa yang akad dengan customer tu betul, rupanya salah. So Rico terus WhatsApp Rico punya manager dan bagi tahu polisi ni, dan waktu tu Rico masih lagi mengerjakan haji, waktu tu nak menunaikan wukuf di Arafah. Terus bagi tahu dan polisi ni tetap sampai sekarang dah bila insya-Allah. Okay, soalan Rico yang pertama tu kan, yang bermain-main di fikiran Rico tu diajukan mula-mula sekali dekat siapa? Dekat Ustazah Asma. Memang Rico personally jumpa dia dan tanyalah. Sebab dia adalah one of jemaah Rico lah. Jemaah Rico tak ramai, so Rico tanya je lah, kesempatan untuk tanya terus. Banyak lagi soalan-soalan yang lain yang Rico tanya kat dia yang tentang passion dengan dia. So okay, bila jawapan Ustazah adalah okay, dia suruh tengok balik tentang rezeki yang berkat ketidak rezeki tu kan, Rico cakap tadi ada masalah-masalah yang berlaku. Memang bila dilihat balik memang ada macam ujian dan dugaan yang besar kan menimpa Rico? Ujian dan dugaan tu memang biasalah, tapi macam dia flashback balik lah. Mungkin macam kadang ada masalah ni, ini adalah puncanya. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu, tapi macam Rico just flashback balik dan muhasabah diri. Mungkin ini macam tu. Okay, selepas Rico dah dapat jawapan daripada Ustazah, masa tu terus Rico twist mindset untuk membuat perubahan ataupun it takes time untuk Rico buat announcement yang Rico dah tak nak buat baju macam tu, baju seksi ni? Secara jujurnya Rico terus dapat daripada penjelasan pencerahan Ustazah tu, Rico terus cakap dengan manager Rico, yes, ni polisi kita yang baru. Walaupun manager Rico betul ke bos, kita ada customer yang dah booking ni, kita ada customer yang dah kita design baju ni, macam mana? Kita cakap, yes, ini adalah pendirian kita akan tengoklah apa yang akan terjadi selepas tu.
Dan tak sangka jugalah lepas tu ada banyak lagi dugaan yang muncul. So, yeah. Dan dugaan muncul yang Rico kata tu, adakah bila klien cancel order? Betul. Sebenarnya kita expect macam mungkin orang boleh jumpa balik dengan Rico bila balik haji dan mungkin boleh ubah sedikit design ataupun mungkin boleh kita discuss balik, tapi macam customer say no. So kita sebagai breaker fashion kita kena respect lah juga kan, sebab dia yang bayar kita kan. So Rico macam saya minta maaf, saya rasa saya tak boleh buat, dan customer pun macam itulah, tak apalah kalau you tak nak buat, I terpaksa cancel kan. Dan Rico tak sangka lah macam dugaan tu datang bukan lepas Rico balik haji. Dia macam Rico bagi tahu tu selang beberapa hari semua cancel. So rasa macam okay, alright. Tak sangka dia punya dugaan tu macam terus terus nampak. Ya, terus hilang sekelip mata macam tu. Mungkin Allah nak jagalah. Ya, insya-Allah. So bila you cakap pap, berapa, kalau boleh lah Rico kongsikan berapa agaknya kerugian yang Rico tanggung? Rico rasa tak selesa untuk Rico share, tapi Rico rasa banyak lah, dan menghampiri 10 orang customer lah. So, kalau ramai juga. Ramai jugalah. Dan Rico rasa okey lah kalau dah ini yang Allah tentukan, sebab Rico berdoa banyak-banyak kat sana. Allah tentukan ini caranya, saya terima dan saya reda. Yelah, Allah tu maha membolak-balikkan hati kita. Bila Rico berhadapan dengan ujian tu, terdetik tak macam macam ni nak buat balik lah baju. Kita manusia yang lemah lah kan. Alhamdulillah taklah. Rico rasa dia bagi satu kekuatan. Dan sebenarnya yang benda ni jadi satu benda yang viral juga selepas Rico share Rico punya Rico punya perbualan tu dalam WhatsApp tu dekat dalam Facebook dan juga Twitter saja kita nak share dekat kita punya followers kan, dan tak sangka pula dia punya retweet dan juga share tu sampai viral kan? Dan rasanya bagus jugalah, sebab lepas ni customer boleh tahu yang Rico tak terima baju seksi dan tak akan buat baju yang terdedah. Cumanya Rico tak nak orang anggap Rico berubah 360 darjah ini terlalu drastik lah. So Rico memang mention kat situ Rico nak step by step, sedikit demi sedikit. Mungkin kalau dan Rico tak nak orang labelkan Rico breaker fashion patuh syariah. Sebab Rico tak nak orang macam patuh syariah tu kan berat kan. So step by step lah. Okay, bila Rico dah buat announcement, follower Rico jatuh tak? Macam sekarang ni 111,000 dekat Instagram kan. So ada tak yang macam ada yang unfollow ke? Tak juga, cuma banyak persoalan mereka. Followers tak jatuh lah, mungkin sebab konten-konten Rico yang kelakar tu kan dulu kita tengok kan. Tapi banyak persoalan mereka macam sebab benda ni benda wedding kan, dan diorang dah tanam cita-cita macam aku teringin nak buat baju dengan Rico, dah tanam azam bila nak kahwin nanti nak buat baju Rico. Dia kata Rico, saya nak buat yang fitted sikit boleh ke? So, macam boleh, tapi macam saya tak nak buat yang terdedah. Dan untuk non-Muslim tak ada masalah. Okey, itulah nak tanya juga, macam takrifan baju seksi dan tidak seksi, takrifan Rico sendirilah. Macam Rico cakap tadi, nak buat sikit demi sikit kan. So untuk bagi pengantin-pengantin ni faham, sebab saya rasa diorang akan anggap macam bila Rico kata tak nak buat baju seksi dah, maknanya memang tak nak macam tu. Tak ada lining pun tak boleh. Lepas tu kalau lining kulit, warna kulit pun adakah Rico terima juga ke? Macam mana? Boleh tak Rico terangkan takrifan Rico sendiri untuk buat baju kahwin diorang ni? Okay, bagi Rico, as long as dia tidak mendedahkan dia punya kulit terlalu obvious lah. Dan bagi Rico benda ni
ada macam mana nak cakap benda ni berat tau kalau Rico betul-betul nak strictly ikut apa yang patut syariah dan sebagainya, mungkin ujung-ujung nanti akan jadi satu busana longgar saja. Tapi bagi Rico slowly daripada customer Rico yang suka buat belah tinggi atau tak ada lining kat tangan, so Rico akan recommendkan untuk berlining. Dan bagi Rico lining kulit pun Rico akan cuba elakkan lah. Adakah itu atas nasihat Ustazah menjawab kepada persoalan Rico, ataupun memang you personally yang you rasa macam Rico personally akan cuba elakkan lah. Okay, kita nak imbau balik lah masa Rico dekat Mekah tu kan. Pengalaman Rico yang menggembirakan Rico lah, sebab you dah melalui satu fasa yang bila you dah buat announcement, lepas tu orang cancelkan order. So mungkin ada perkara-perkara yang menaikkan balik semangat you masa kat sana. Yang menaikkan semangat Rico rasa di antara jemaah-jemaah, sebab kita terus benda ni kita share di antara jemaah-jemaah kita. Mereka mendoakan tanpa henti-henti, dan ada antara jemaah yang macam buat tawaf khusus untuk Rico, kata macam saya tadi baru habis tawaf, saya doakan awak sahaja sebab saya rasa awak punya pengorbanan ni sangat besar. So Rico rasa macam itu kekuatan yang Rico dapatlah daripada sahabat-sahabat jemaah. Rico rasa macam walaupun Rico tak share lagi, time tu Rico tak share lagi dekat dalam Facebook dan Twitter, tapi bila dapat kekuatan daripada Ustaz mendoakan kita berkuliah, dan lepas berkuliah tu semua mendoakan Rico rasa macam terasa terharu sangatlah, sangat terharu. Kenapa saya meremang bulu roma? Sebab benda tu yang kita dah buat 15 tahun kita dah buat 15 tahun dan tak ada apa-apa restriction atau tak ada apa-apa halangan untuk mereka baju, dan tak Ustazah pun bagi tahu macam utas benang yang you buat, yang menjadikan baju, you yang menjadikan baju tu, you dapat duit, yes you dapat duit, tapi dalam masa yang sama adakah rezeki you berkat atau tak menjadi dia terus bukan lah, dia terus macam menusuk kalbu lah, menusuk kalbu. Ya, dan gaji staff, tapi tak apalah, benda tu kita baru tahu dan kita belajar sedikit demi sedikit. Ya. Rentetan daripada perkongsian Rico dengan Ustazah, ada tak Rico macam selepas balik haji ni dia join kelas-kelas ceramah ke? Alhamdulillah, kami masih lagi satu keluarga yang dekat antara jemaah-jemaah haji ni, dan cumanya dugaan tu dia tak habis sampai situ saja. Even customer yang datang pun macam, okay Rico, saya nak buat baju tapi saya nak belah tinggi. Dia macam aduh. Tak tengok Instagram ke ni? Ada tak tengok Instagram ke, tak tahu apa yang berlaku kan. So, kita kena explain macam bagi tahu depan-depan saya tak boleh terima. So itu je lah yang menjadi satu cabaran jugalah, macam sorry saya tak buat yang tinggi, tapi saya boleh buat baju yang cantik, dan bagi saya baju yang cantik tak semestinya kena seksi. Okey, itulah nak tanya Rico, bila buat busana kahwin tu kan, kalau lah tak seksi, tak nampak badan, tak terdasar di sini, boleh tak baju tu nampak vast, nampak cantik, nampak outstanding? Boleh, apa lagi kalau buat baju tu dengan Rico Rinadila. Gitu. Boleh, definitely boleh. Bagi Rico, permainan fabrication, design dan perincian boleh menampakkan baju tu bukan sekadar cantik, tapi nampak eksklusif, nampak elegan, nampak mewah. Dan bagi Rico, you nak buat you nak melangsungkan alam perkahwinan ni kan, kadang tak manis lah kalau first you
menjadi isteri orang dan terus terdedah aurat tu macam tak best lah. Okay, bila klien-klien Riko datang jumpa Riko kan, ada ke perkhidmatan, khidmat nasihat daripada Riko? I mean macam bila dia kata macam, Riko I nak buat baju yang macam ni, yang seksi lah maksud saya kan. So, you bagi nasihat tu based on okay baju ni I tak buat, ataupun you macam cakap tak baik, you know I mean, ceramah bukan ceramah lah, nasihat sikit-sikit untuk dia orang. Okay, mula-mula biasanya customer datang, dia akan datang dengan pelbagai reference. Betul. So daripada reference tu Riko tak terus direct cakap lah macam ini saya tak buat, no. Riko akan macam daripada reference tu Riko akan keluarkan idea dan design Riko yang mungkin Riko buat tak seksi, yang Riko cuba elakkan buat seksi. Dan kita berdiskusi lah dengan customer. I think design ni sesuai dengan ketinggian you, bentuk badan you dan sebagainya. Ada discussion lah, tapi tak adalah Riko terus kata tengok reference, sorry saya tak buat baju seksi. Riko menolak dengan cara kepakaran Riko dalam bercakap dengan customer lah. Bagi tahu dia macam I think design ni sesuai dengan bentuk badan you dan sebagainya. Ada geng atau kawan-kawan rapat Preco Fashion juga yang Riko kongsikan penghijrahan ni secara orang kata macam jomlah kita buat baju yang lebih elok. Ada Riko share tak dengan dia orang? Kalau depan-depan tak adalah, tapi Riko rasa perkongsian Riko ni sedikit sebanyak menjadi inspirasi juga kepada, mungkin secara langsung atau tak langsung lah, kepada mereka lain lah. Mungkin Riko tak nampak atau mungkin benda tu menjadi persoalan juga bagi diorang. Rupanya betul lah, rupanya dosa buat macam ni. Mungkin perkongsian Riko ni setidak-tidaknya menjadi satu orang panggil cara Riko untuk bagi tahu diorang lah yang kita tak boleh buat baju seksi guys, macam tu. Secara langsung atau tak langsung lah. Tapi personally tak ada yang macam Riko share? Tak ada. Personally tak ada yang datang kat Riko atau Riko datang kat dia macam janganlah buat baju saya, tak ada. Oh ya. Yeah. Belum lagi, ataupun malu, ataupun tak bersedia kan. Okey, kita nak tanya satu soalan. Kita nak tanya tips lah daripada Riko. Riko kata nanti soon September nanti akan ada baju ready to wear kan? Betul. Kalau baju ready to wear ni biasanya harga dia lebih affordable. Betul. Okey. Kalau baju tu macam sekarang ni ada orang yang dia afford lah untuk beli baju-baju mahal, untuk pergi to designer semua kan. Tapi kalau dia beli baju yang murah tapi dia nak nampak vast, nak nampak elegan, nak nampak wow. Ada tak tips-tips yang Riko boleh share? Okay. Kalau baju yang ready to wear atau ready made ni dalam baju busana pengantin, definitely dia berbeza sedikit lah kalau you tempah secara eksklusif kan. Satunya adalah jenis material dan juga perincian tu mungkin kalau yang custom made sedikit heavy, yang ready made mungkin minimal sedikit. So apa yang Riko boleh sharekan adalah mungkin boleh bermain dengan nice veil. Dia mungkin tak semahal kalau you tempah baju lah. Nice veil mungkin boleh masukkan sedikit sulaman dan sebagainya yang menampakkan baju tu dah outstanding juga walaupun baju tu simple. Ada juga Riko sharekan dalam Riko punya social media, customer Riko baju dia polos, dia kurung kosong tapi veil dia tu yang heavy sedikit. So boleh je bermain macam tu ataupun bermain dengan material yang mewah tapi walaupun segi dia simple, contohnya songket. Songket tu memang dah nampak dia terus dengan material songket tu dah nampak dia terus mewah kan. Walaupun dia punya siluet tu simple.
Kalau dress mungkin a bit tricky sikit lah. Tapi aku rasa sekarang memang trend lah. Sekarang memang trend orang suka yang simple. Betul. Maknanya diorang kalau jumpa Rico macam, Rico boleh tak I nak you buatkan veil untuk I yang vast. So boleh sekadar dia nak bawa, dia bawa kain dia, lepas tu nak suruh you mewahkan kain. Ada juga. Okay, so lepas ni bolehlah beramai-ramai mengganggu hidup Rico. Okay, satu soalan yang nak jawapan yang jujur dari Rico. Macam mana Rico rasa selepas Rico buat keputusan untuk mengubah persepsi Rico terhadap fashion busana kahwin dan fashion lain lah, personally? Maksudnya macam mana tak faham? Kehidupan you rasa macam mana? Macam lebih tenang, macam at least. Okay. Rico rasa lebih tenang, definitely. Dan Rico rasa macam sebenarnya ramai lagi orang yang minat, suka dengan penghijrahan Rico ni. Dan Rico rasa juga yang paling penting keberkatan rezeki tu buat kita rasa happy untuk terus bangun pagi dan bekerja, menggajikan staff Rico, dan paling penting Rico rasa happy lah. Mungkin kita diuji dekat dunia, tapi dekat akhirat sana Allah suka dengan penghijrahan Rico, penghijrahan kita. Alah, so touching. Ya Allah, okey lah Rico. Terima kasih banyak atas perkongsian Rico ni. Kalau ada soalan boleh DM Rico. Tiba. Boleh. Thank you so much for spending time dengan kita pada hari ini. Didoakan semoga Rico akan terus istiqamah. Rico akan terus maju jaya, lebih kaya raya dengan penuh keberkatan, insya-Allah. Thank you Rico. Kita nak tunggu Rico punya bridal collection 2022, betul? 2020 dia akan jadi 2023 actually. 2023. Tapi dia memang ready to wear yang okay, sebelum ni Rico ada buat ready to wear juga, tapi dia still premium. Kali ni memang ready to wear yang harga affordable lah. Color-color yang menjadi trend dalam Rico Rinaldi punya collection nanti? Masih lagi sama, yang off-white, pastel, dan juga a bit of cream dan champagne lah. Bila tu release tu? InsyaAllah hujung bulan 9, kalau tak salah Rico lah, insyaAllah. Hujung bulan 9, okay. Tunggu. Lepas tu berebutlah korang. Ya, insyaAllah. Thank you so much Rico. Kita jumpa nanti insyaAllah. Alright, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.